Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan lagi kelas kita untuk latihan yang seterusnya, iaitu soalan nombor. Okay. Dan macam saya ada sebut dalam kelas yang sebelum ni, tak semua soalan cara jawab dia sama. Especially yang di bahagian display. Saya dah share screen ke belum? Belum lagi. Okey. Terutama di bahagian display, kita kena faham apa kehendak soalan tersebut, apa yang dia nak, ada tak sebarang calculation. Okay, kita kena check dalam soalan tu ada tak yang nak kita kena kira. Ada calculation tak? Kalau ada calculation, apa yang kita nak calculate? Itu yang kita kena cari. So, untuk soalan nombor 7, kalau kita tengok kat sini dia cakap calculate, maksudnya ada benda yang kita nak kira. Kita nak kira. Jadi bila ada benda kita nak kira, bila kira saja dia mesti melibatkan formula. Mesti ada formula. Mesti ada proses yang kita nak kira. Jadi kita tengok dekat sini, apa yang kita nak kira adalah water bill. Ada dua perkataan. Dan macam saya selalu sebut, kita cuba ambil perkataan yang paling simple. Ambil bill sahaja dah cukup dah. Okay, jadi apa yang kita nak kira adalah bill. So bill sama dengan, bill sama dengan ada something dekat sini yang kita kena kira. Jadi itu yang kita kena check. Kita bukan boleh buat semua display. Kena check ada tak formula. Kalau formula apa yang kita nak kira. Dan di sini kita ada 3 pilihan. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama dia cakap kalau usage kita ada first 20 meter padu. So kita akan dikenakan bayaran 40 sen per meter padu. Okay, sebelum saya teruskan lagi, saya nak tanya awak lah. Katakanlah kita punya usage kita, saya menggunakan sebanyak 10 meter padu. Boleh tak bagi tahu saya berapa charge yang saya kena bayar? Boleh type dekat komen ataupun boleh cakap. Berapa charge saya kena bayar? Kita kena faham senario dia dulu. Dia cakap usage first 20 meter padu kena bayar 40 sen per meter padu. For example, saya menggunakan 10 meter padu. So, berapa saya kena bayar? Macam mana nak kira? Boleh type juga dekat komen ya. Saya akan baca. Ataupun boleh respon. Boleh tak? Faham tak soalan saya? Kalau ulang soalan boleh tak? Ulang lagi sekali? Okey, baik. Thank you. Okey, dengar betul-betul Okey. Dalam situasi ini, dia cakap untuk first 20 meter padu, bayaran ataupun charge yang kita kena bayar, yang kita akan di-chargekan adalah 40 sen per meter padu. Jadi, katakanlah dalam senario ini, usage saya adalah 10 meter padu. So, berapa saya kena bayar? Okey, 20 sen per meter padu. Ya, betul. 20 sen. 20 sen ke saya kena bayar? Macam mana dapat 20 sen tu, Zati? Dia kata 20 meter padu ni usage. Dan dia akan dikenakan charge 40 sen per meter padu. RM4 ke madam? Ya, jawapan dia adalah RM4. Macam mana dapat RM4? Macam mana dapat RM4? 40 kali 10. 10. Ini adalah 10 meter padu. Daratlah dengan bayaran dia iaitu 0.40 sen. So dapatlah RM4. Okey, faham tak senario dia? Ini yang kita kena fahamkan soalan dulu. Kena imagine kita yang berada dalam situasi itu. Jadi kalau kita nampak kat sini dia ada formula.
Dan formula ni kena bermain dengan logik, kita kena kira sendiri. Macam mana nak kira median dia tak cakap pun berapa dia guna, kita kena assume sendiri berapa kita guna. Sebagai contoh macam ni median letak 10 meter padu. Untuk kita dapatkan formula ini, So macam mana saya nak tukar benda ni kepada formula yang general? Macam mana saya nak tukar? Sekarang awak hanya nampak, kat sini 10 meter padu darab dengan 40 sen kan, akan dapat RM 4. Macam mana saya nak tukar kepada formula yang general? 10 meter padu ni apa? Dia adalah usage. Jadi formula kita usage akan darab dengan 0.40. Okay, belakang tu tak perlu. Yang depan ni kita nak cari apa? Kita nak cari bill. Okay, inilah formula yang kita kena hasilkan untuk situation yang pertama. Clear tak? Boleh ke? Madam. Okey, baik. Jadi benda tu yang kita kena keluarkan, apa yang kita nak kena cari. Okey. Okay, saya teruskan lagi ya. Bila ada 3 situation, first kita akan labelkan dengan if, yang last kita akan labelkan dengan else. Yang tengah-tengah adalah else, if. Okey. Bila kita nampak sahaja if, maksudnya kita kena buat dalam bentuk condition. Macam mana cara nak tulis condition ni? Ingat format yang madam bagi, itu saja. Buat selain daripada itu salah. Apa format dia? Apa yang kita nak check dekat sini? Kita nak check apa? Usage kan? So kita tulis kat sini usage. Apa operatornya? First 20 meter less equal 20. Itu cara penulisan condition. Banyak kali dah saya ulang. Kena ikut format ni. Kalau tak ada format ni salah. Okay? Dan berapa dia kena bayar, kita dah buat formula tadi dekat sini. Iaitu, kita tak nak pakai charge ni, kita nak pakai bill. Kalau nak pakai charge pun boleh, bill pun boleh. Salah satulah. Jangan buat dua-dua, salah satu. Okay. So, dekat sini formula dia yang kita akan dapat adalah bill sama juga dengan usage darab dengan 0.40. Mana dapat benda ni? Kita dah discuss tadi. Okay, itu step dia macam mana kita nak detect formula ni. Kena imagine satu scenario. Buat formula daripada scenario itu and then come out dengan dia punya general formula. Itu selesai untuk yang pertama. Saya pergi kepada yang kedua ya, additional 20 meter padu. Additional 20 meter padu, apa saya nak buat condition dekat sini? Siapa nak bantu saya? Apa condition di sini? Apa nak cuba? Additional 20 meter padu. So, usage, masih lagi usage ya, condition yang sama. Apa operatornya? Saya nak letak di sini. Tambah. Ha? Tambah. Apa dia? Boleh type tak dekat situ? Apa saya nak tulis? Ingat ya penulisan condition macam ni. Ingat saya sebut mata, lepas tu hidung. Okay, so apa dia punya condition dekat sini? Dia kata next 20 meter padu. Sebab suara tadi putus-putus. Additional 20 meter padu. Kat depan ni confirm lah usage. Sebab yang kita nak check tu adalah usage. Apa operator dia? Dan apa value yang saya nak compare? Additional 20 hour. Apa maksud additional 20 meter padu tu? Tadi yang first, yang first tadi 20 meter padu. And then yang second ni, dia kata additional 20 meter padu. So sekarang berapa dah untuk yang second ni, dah berapa padu dah? Ya, betul Alisa. Less equal 40. Itu yang awak kena faham macam mana nak generate condition tu. Okay, benda tu. Cara penulisan condition tu. Okay, Ayi dah buat formula dah. Tambah, yes betul Ayi, very good. So untuk formula yang ini, apakah dia punya formula? Bill sama juga dengan macam Ayi buat ni 0.4 darab 20. Ini untuk yang first 20 meter padu. Kemudian kena tambah dengan 0.20 darab dengan usage
tolak 20. Kenapa, thank you Ayi, betul tu. Kenapa ada formula yang macam ni? Kenapa kena ada formula yang macam ni? Kalau confused, buat satu situation. Katakanlah usage awak adalah 35. Katakan ni usage. So berapa awak punya bill? Jadi cuba kira secara logik. Berapa punya bill? Okey, 20 pertama ni 35 35. So dia ada pecahan. Pecahan dia 20 dengan 15. Untuk 20 yang pertama ni saya kena darab 20 darab dengan 0.4. 15 yang kedua ni maksudnya 15 darab dengan 0.2. Betul tak? Faham tak kat sini? Okey. So untuk 20 darab 0.4 ni awak dah nampak. Ya Allah. Sorry. Okey, ini yang Ayi dah buat ni. Dan benda ni kena tambah. Sebab total semua 35. Ini kita pecahkan dia sebab bayaran dia berasingan. 20 pertama 40 sen. Yang selebihnya 20 sen. Dan kat sinilah formulanya mana datang 15 ni. 15 ni datang daripada 35 tolak 20. Baru dapat 15. 35 ni apa? 35 ini adalah usage. So inilah kita letak usage. Tolak 20. Tolak 20. So balance dia baru darab dengan 0.2. Okay, benda ni kena praktis Ayi dia dah nampak dah. Okay, itu untuk formula yang kedua. Bagaimana pula dengan yang ketiga? Apa condition untuk yang ketiga? Condition yang ketiga ni apa? Masih lagi usage. Okay, tapi perlu buat condition tak bila else? Else perlu tak buat condition? Kalau ikutkan, tak perlu. Tapi kalau katakan kita nak buat condition. Usage, apa dia punya formula dia? Extra usage. Tadi dua-dua ni dah ada 40. So, siapa boleh bagi idea? Ikutkan else tak perlu letak condition tapi untuk perbincangan supaya awak nampak. Okay. Apa condition di sini kalau kita nak letak condition? Usage dari 40. Pandai sayang, lebih besar daripada 40. Itulah cara pengiraan dia. Bagaimana pula dengan formula? Formulanya macam mana? Macam mana nak kira formula dia? Dia konsep dia, clue dia macam Ayi buat tadi. Berapa kita punya bill? Siapa nak cuba? Bayangkan kita punya situation dia, saya katakanlah usage saya adalah 53. So 53 ni saya kena pecah kepada 3. Iaitu 20 yang pertama akan darab dengan 0.4. Kemudian 20 yang kedua akan darab dengan 0.2. Sebab dinyatakan dalam soalan ni. Dan selebihnya berapa lagi lebih? 13 kan? 13 akan darab dengan 0.1. So yang ketiga-tiga ni akan kena tambah. Yang ni tak ada masalah. Yang ni pun tak ada masalah. Yang ada masalah di belakang. Macam mana nak dapat 13 ni? 13 ni dapat apabila 53 tolak dengan 40. Baru kita dapat 13. Jadi formulanya sedikitlah di sini. 53 ni apa? Usage. Kena tulislah usage tolak 40. Baru darab dengan 0.1. Macam tu. Dia bukan mudah-mudah kita nak terus buat formula. Kena plan. Kena buat assumption. Kena cari sample value untuk kita try. Okay. Clear. Tapi untuk soalan last ni sebenarnya condition ni tak perlu. Tak perlu tulis. Sebab else tak perlu tulis condition. Ini cuma untuk media nak nampak je cara penulisan condition yang betul. Okay. So sekarang kita cuba lengkapkan soalan nombor 7. Kita cuba perbetulkan. Terima kasih sebab mencuba. Okay, flowchart dah settle lah. Okay, kita check yang pertama dululah. Untuk soalan nombor 3. Terima kasih yang dah lengkapkan ni. Betul, saya dah semak dengan warna biru. Ini betul. Ini kenapa dia terus display? Sebab dia tak ada pengiraan. Dia tak ada formula. Dia hanya nak paparkan message. That's why dia terus letak display di sini. Tetapi, okay, sebelum masuk nombor 7, kita tengok flowchart dulu.
Jauh juga nak kecilkan dia. Saya kecilkan dulu. Buat naik atas lah flowchart tu. Okey, ini flowchartnya. Sekejap saya semak dulu. Macam mana saya nak naik atasnya? Dia okey, naik atas dah. Okey. So flowchart ni terima kasih banyak-banyak ya yang share. Read, choice betul, choice. Okay, kalau boleh dalam ni letak if. Kalau boleh letak if lah, especially yang pertama ni. Okay. Lepas tu tertinggal true. Ustaz lah, lupa Ustaz lagi yang lain tu. Okay, Ustaz saya tanda dekat sini. Ustaz lagi lupa dah formula yang kita bincang tu. Okay, Ustaz. Saya letak dekat sini, awak boleh tengok apa yang kita nak betulkan. Apa pun terima kasih sebab mencuba, itu yang penting. Yang penting kita cuba, jangan tak cuba. Cuba dan salah itu adalah usaha yang baik. Tapi tanpa cuba, hanya salin dan betul, itu tak ada makna sebenarnya. Start, read, choice. Okay, apa yang kurang dekat sini, biasakan diri untuk letak bracket. Dalam coding kita kena letak bracket. Dan letaklah if untuk yang pertama ni. Okay, jangan lupa letak true. Ini pun samalah. Macam ni. Sebab dia tak ada true. Itu effect dia. Okay. Kemudian ada arrow betul. Ini semua betul. Okay, yes betul. Okay, saya akan ambil yang ni letak dekat dalam drive Okay, sekejap saya paste dulu yang tu. Okay, clear ya. Terima kasih. Kita akan teruskan dengan soalan yang soalan nombor 7. Okay, kita tengok dekat sini. Terima kasih kepada yang dah buat. Okay, good try. Alright, kita akan start dengan problem analysis dulu. Okay, kalau dekat sini kita output kita nak cari water bill, betul. Okay, cuma kalau boleh ringkaskan letak bill sahaja. Sebab kita nak kena fikirkan coding yang kita akan buat tu elakkan daripada dua perkataan. Elakkan. Kalau tak nak, tak apa. Boleh je kekalkan water bill. Tapi kalau kita nampak bill ni, letak je bill. Okay. Determine whether charge of water consumption is 40. Kita bukan nak tentukan sen dia. Tidak. Kita nak tentukan dia punya condition. Okay. Format dia adalah determine condition. So condition dia yang mana? Determine follow by condition. Okay, so tak apa, saya betulkan sebab kita baru je belajar pagi tadi. Okay, ini format dia. So yang mana satu kita punya condition? Itu yang kita nak kena kenal. Okay, condition kita yang mana satu? Ini condition kita. Usage. Usage. Mana lagi satu condition tadi? Itulah kita punya condition. Yang kat belakang tu adalah pengiraan untuk dapatkan output. Mana usage kita? Satu lagi? Kat atas kot. Yes, yang ini. Okay, ini usage. Ini usage. Ini adalah condition. Jadi sepatutnya dekat sini kita buat determine whether bukan charge. Charge ini output. That's why macam tadi kan kita kena tentukan apa tadi? Tentukan output dulu. Okay, kita nak cari water bill ni apa? Water bill ni samalah dengan charge. Sama dengan charge ataupun sama dengan bill. So kalau kita nak cari charge, kenapa kita nak kena masukkan charge? Kalau kita nak cari charge, kita masukkan charge. Maksudnya kita dah tahu dah charge ni berapa. Tak boleh. Input tu adalah benda yang kita belum tahu. Okay, so ini yang salah ya. Saya potong supaya awak boleh alert lepas ni. Tapi apa pun tahniah sebab berani mencuba. Ingat format dia. Determine condition. Apa condition? Condition dia adalah, saya buat warna biru determine whether usage less equal 20 or less equal 40
or more 40 or more ke above 40. Okay. Ataupun satu lagi caranya, saya tambah dekat sini ya, atau kita boleh buat cara yang simple iaitu determine water bill based on usage. Okay. Ini cara yang kedua ya. So format dia ada dua format. Format ada dua format untuk proses. So ambillah yang mudah. Yang pertama adalah determine whether alamak macam ni je whether ni. Okay, determine whether follow by condition. Okay, ataupun yang kedua. Okay, cara yang kedua adalah saya besarkan sikit. Determine output based on input. Dan awak kena nyatakanlah kat sini apa output dia. Okay, bukannya tulis semua benda ni macam yang saya buat ni. Determine water bill. Water bill ni output based on input. Input dia usage. Okay, ini template ya, template dia. Jangan salin based on input pula. Kena buatlah input dia apa. Ini follow by condition. Okay, so ingat format ini. Clear untuk penulisan proses. Okay, output dia betul tak ada masalah. Okay. Ada soalan boleh terus tanya untuk problem analysis. Sekarang saya pergi kepada pseudocode kalau tak ada apa soalan ni. Kalau mana-mana saya silap boleh je bagi tahu. Kadang-kadang saya cuai juga. Okay. So dekat sini read water consumption. Okay, cuba tengok dekat sini apa masalah berlaku bila awak masukkan read water consumption. Apa kegunaan water consumption dekat dalam flowchart ni? Mana kegunaan dia? Dia dimasukkan untuk apa? Tak ada. Saya tak jumpa pun water consumption. Penggunaan dia tak wujud langsung dekat dalam ni. Kan? Biasanya input dia mesti ada kegunaan dia. Bila kita masuk sekarang tak ada langsung kegunaan water consumption di dalam coding ini. Tiba-tiba dekat sini charge. Tak boleh lah. Okay, saya akan tunjukkan cara yang betul macam mana kita nak buat. Okay, so adakah masih nak kekalkan dengan water consumption ataupun kita boleh letak usage? Tak apa, saya ambil water consumption saya ikut awak. Okay, kalau read water consumption, bermaksud dekat sini, ingat cara penulisan condition. Saya buang dulu semua ni, saya akan buat di bawah. Okay, print water bill. Okay, print water bill je saya boleh terima satu. Yang lain semua tak boleh. Okay, saya ni so jangan delete supaya awak boleh nampak kat mana mistake tu supaya lain kali tak buat lagi. Okay, saya akan tulis di bahagian sini dulu di sinilah, nanti kan confuse pula answer. So tengok betul-betul cara penulisan ni sebab ini melibatkan formula. Okay. Dan that's why kena gunakan benda yang terlalu simple macam ni kan, water consumption ni panjang. Dia ada masalah bila kita nak buat code. Kita nak type water consumption, bayangkan nak type benda tu. Dan nanti tiba-tiba dekat bawah ni tertukar benda lain. Dan saya lagi prefer pakai usage. Okay, saya pakai usage ni paling simple kalau tak nak type panjang. Okay. So kena ambil kira lah benda tu. Ingat variable cara yang paling simple. Sebaik-baiknya satu perkataan. Okay, start. Okay, kemudian saya read usage. Okay, saya akan highlightkan benda ni. So apa kegunaan usage ni? Apa kegunaan dia? Kenapa kita nak kena masukkan dia? Sebab kita nak check. Kita nak check if adakah usage. Itu tujuan yang kita masukkan. Sebab kita nak check usage tu. Adakah usage? Apa tadi yang pertama? First kan? So less equal. Saya masukkan simbol Okay, less equal. Okay, less equal berapa? 20. Itulah kegunaan dia. Okay, boleh? So jika usage, ingat penulisan condition. Ingat format yang Maiden bagi tahu tu. My eyes. Ada dua mata, satu hidung. Okay. So kalau usage kurang daripada 20, apa kita nak buat? Tengok soalan dia. Mesti kena tally ni. Dia dah bagi benda ni, sepatutnya kita boleh nampak lah.
Okey, saya bersihkan dulu. Okey. So nampak kat sini dia akan berjalan begini Okey, usage kurang sama dengan 20. Kalau true, apa dia buat? Kira berapa dia punya charge. Macam tu kalau true. So kira charge dia. Jadi awak tadi pakai water bill saya ambil bill lah. Okey, ambil bill. So kita letak kat sini bill sama juga dengan apa dia? Usage. Nampak tak penggunaan usage tu? Darab dengan 0.4. Okey, jangan letak 40 komputer tak tahu 40 tu apa. Dia akan baca RM40. Kita kena tukar dalam sen. Dan jangan tulis 40 sen. Sorry. Jangan tulis 40 sen. Sebab komputer tak tahu 40 sen. Dia ingat sen ini adalah variabel. Nanti dia tanya sen tu apa. Dia tak boleh baca. Okay? Variabel ni dia akan baca. Sebab variabel ni kita akan masukkan nilai. So terus letak 0.4. Simple saja. Kemudian, kita patah balik ke sini. Katakanlah usage saya tadi 40. Katakan usage saya 40 adakah 40 kurang sama dengan 20? False. So bila false, dia tidak akan buat proses ni. Dia akan pergi kepada yang kedua. Adakah 40 kurang sama dengan 40? True. So bila true, baru dia buat charge yang kedua. Saya ke bawah lagi. Saya selang sikit Dan jangan lupa ini adalah else if. Nampak je if mesti ada condition benda ni sayang. Usage kurang sama dengan 40. So apa dia punya proses dia? Tengok proses dia pun sama je. Dan jangan letak display dekat dalam ni Macam tadi kan soalan tadi dia display, terus display. Yang ini sebab kita nak kira dulu. Kita nak kira itu beza dia. Kalau pengiraan, dia tak ada display kat dalam ni. Kebanyakannya begitu. So usage yang pertama tadi 20 kan. Kita tak boleh letak usage dah. Sebab apa? Kita dah tahu dah 20 yang pertama tu memang kena bayar 40 sen. Lepas tu tambah dengan apa dia? Usage tolak dengan 20 baru darab dengan 0.2. Saya ke sana sikit Boleh? Boleh ikut tak sampai sini? So ini usage. Kena pelan-pelan buat. Seterusnya yang terakhir sekali adalah else. Else tak perlu ada condition. Jangan lebih-lebih pula nak buat. Kalau nak letak condition, letak else if. So apakah formula untuk soalan ini? Untuk yang last kali tadi. Bill. Yang ini kita dah tahu dah. Yang berikutnya adalah 20. Yang berikutnya adalah 20. 20 darab 20 sen. Tambah dengan apa tadi? Saya anjak dulu, takut susah nak nampak. Usage. Allahuakbar, subhanallah. Usage akan tolak dengan 40. Tolak dengan 40. Baru darab dengan 0.1. Kemudian, dah habis, dah selesai dah segala proses ni, tutuplah dengan and if. Dah habis dah proses dia, baru kita print. Itu perbezaan dia. Print dia duduk di akhir. Print apa? Print bill. Bill ni. Saya buat bill warna biru lah. Supaya nak nampak perbezaan tu biru ke warna tak cantik lah. Biru. Nampak konsisten. Variable tu kena konsisten sayang. Tak boleh sekejap itu, sekejap ini. Kena konsisten. Dan kalau dah kita buat bill-bill, maksudnya kita akan print bill. Nampak tak? Kita akan panggil. Kita tak buat display dalam ni. Sebab kalau buat kat dalam ni pun sama. Kita akan tulis display bill. Display bill. Display bill. Kita tak buat macam tu. Kita buat di akhir. Print bill ataupun display bill. Lepas tu baru stop. Boleh ke? Macam mana, faham tak? Inilah yang sepatutnya kita jawab. So kena
practice. Kena pastikan kita kenal soalan tu, dia nak kira ke tidak. Kalau dia tak nak kira, apa mesej yang dia nak paparkan. Okay. Boleh? Okay, kalau boleh saya nak minta awak buat flowchart untuk benda ni. Benda ni tak pernah buat flowchart kan? Okay, siapa nak cuba buat flowchart, masukkan dekat dalam drive kat sini. Okay, saya tukarlah buat flowchart kat sini. Cuba buat. Share dekat sini, saya cuba semak. Okay, untuk yang ni saya bagi masa 3 minit untuk try buat flowchart dia. Kalau tak boleh masuk kat sini, boleh send dekat Telegram juga. Bagi tahu saya dah send kat Telegram, saya akan ambil dekat situ. Okay, 3 minit buat flowchart. Madam, Ya saya. saya nak tanya yang kan ada yang else, lepas tu yang ada bill tu yang kat situ tak payah tulis usage more than more than 40 Okay, ya betul. Kalau untuk else tak perlu ada condition. Else tak perlu. Yang perlu ada bila kita nampak if sahaja. If yang itu kena letak condition. Else tak perlu letak condition. Okay, macam tadi kan saya tulis dekat sini kan. Ini hanya saya kata tadi, kalau yang pertama kita akan labelkan dengan if, yang kedua else if, yang last kali else. Nampak if baru ada condition. Ada if baru ada condition. Else tak perlu. Cuma tadi yang saya minta buat kat sini tu, more 40 tu untuk sebagai nak nampak senario dia sahaja. Tapi else tak perlu pun buat condition. Kalau katakan nak buat juga, okay, kalau nak buat juga, awak boleh stop dengan macam ni. Else, usage, else if. Kena letak ada perkataan if. Usage more 40. Macam ini boleh. Maksudnya kita tak ada else. Kita stop dengan else if pun boleh. Tapi kalau nak letak else if, maka kena ada condition. Kalau last kali biasanya tak ada condition. Dia depends pada soalan. Tapi kalau soalan ni tak perlu letak condition pun tak apa. Sebab dia memang apa-apa nilai selepas 40, automatically inilah pengiraan dia. Automatically itu pengiraan dia. Kan? Jadi So, contoh kalau saya ambil yang else tadi tu dekat flowchart tu tak payah tulis lah usage. tak payah. Ya, tak payah. Tak payah dah. Terus Terus. tulis yang bill equal Ya, to. betul. Dia macam sama macam yang flowchart yang ni tadi. Maksudnya else ni yang bawah ni, yang display your choice is not on the list kan. Inilah formula. Dekat sini adalah formula. Kita ada yang pertama, yang kedua, lepas tu terus formula yang ketiga. Okay, cuba. Okay, tak apa, ada silap sikit tu saya betulkan. Oh, okay for madam. Thank you. Baik, alright, sama-sama.
Okey, ada yang nak masukkan dah, letak dekat sini sebab ini sempit sikit. Letak dekat yang bahagian saya tulis flowchart ni. Letak kat sini . Ada dah ke? Okay, thank you so much. Alright, kita check gambar dia terlalu besar ya. Kita kecilkan sedikit. Alright, thank you. Saya akan copy dulu untuk kita semak. Terima kasih kepada yang share. Okay, saya letak kat sini. Okay, macam mana ni? Saya kecilkan sikit lah. Okay, biasanya kalau sudokod tu dah betul, tak akan ada masalah lah untuk flowchart. Sepatutnya. Cuma kita nak praktis sahaja. Okay. Macam mana nak bagi nampak semua ni? Alright. Okay. Thank you. Ada start, read usage, if usage, betul, ada true, false. Lepas tu ada proses dalam bentuk rectangle. Okay, ada sikit je kesilapan. Siapa boleh nampak? Ini betul, 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 betul. Tak mana silapnya tu? Ada satu silap. Siapa perasan? Okay, kalau tak perasan macam ni. Bila kita dah buat flowchart ni, kita kena run, kita kena test. Contohlah, kita kena test, katakan usage saya 15. So kita akan masuk read usage, so read 15. Okay, kena jalankan flowchart tu. Awak kena berjalan sendiri. Lepas tu dia tanya kat sini, adakah 15 kurang sama dengan 20? Oh, true. Okay, true. Bila true, apa dia buat? Dia akan kira 0.4 darab dengan 15. So dapat berapa kat sini? Berapa 2, 6 RM6 . Okay, so dapat 6. Bila dapat 6, cuba kita berjalan. Mana dia pergi? Jalan. Terus stop. Adakah itu yang kita nak? Terus stop. Sepatutnya kita kena buat apa? Input ada. Proses ada. Apa yang tak ada? Output tak ada. Output tak ada. Sepatutnya kita pergi mana? Sebab tu saya kata tak semua soalan dia terus pergi dekat stop. Kita kena check. Kita dah display ke belum? Dia mesti ada input, mesti ada proses, mesti ada output. Sepatutnya dia pergi mana? Arrow tu. Okay, so awak kena check kita punya flowchart. Kena berjalan dekat dia. Baru awak nampak flowchart tu dia running ataupun tidak. Siapa boleh bagi tahu kat mana? Kat mana arrow tu sepatut pergi? Print. Ya, sepatutnya kita dah check jalan-jalan. Oh, kena pergi dekat sini. Kena pergi dekat print. Okay. Alright. So, semua kena pergi dekat print dekat sini. Bukan yang di bawah ni . Okay, jelas ke?
Right, terima kasih sebab share flowchart Kalau saya buat kita tak nampak sangat cabaran dia. Kalau awak buat nampaklah ada liku-liku yang kita kena tempuh kan. Liku-liku tu yang nak kita check. Okay, thank you. Saya letak kat sini yang telah disemak. Okay. Okay. Boleh untuk soalan nombor 7 ada sebarang kekeliruan lagi boleh tanya. Kalau okey, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Boleh? Okey, kita pergi soalan nombor 8. Nombor 8 ni lain pula. Dia punya cerita dia tak sama ya. Setiap soalan tu berbeza. Senario dan juga, wow dah siap dah Masya Allah. Kita tengoklah, tengok betul tak ni? Sebelum kita check ni, kita tengok balik soalan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang tak berapa nak faham. Okay, kita check kat sini. Nombor 8. Okay. Kena masuk dalam senario itu. Kita kena jadi one of the user yang masuk dekat dalam senario ataupun soalan yang diberi. Okay. Kita nak cari apa ni? Phone bill. So output kita phone bill ataupun kalau saya ambil bill je. Okay. Dan kita nampak ada 3 condition dekat sini. Ini ada if. So ini adalah else. If. Ini adalah else. Else tak perlu condition. Kita kena tukarkan benda ni dalam bentuk less than. Macam mana nak tahu Meda yang ini condition ke yang ni condition? Condition kan dia ada operator kan. Sama dengan less, more, less, equal. So nampak tak kat sini clue dia dah ada kat sini less than ataupun first 20. Itu clue dia. Okay. Dan ini adalah no discount. Macam mana kalau no discount? Kita cuba terus tengok satu-satu dekat sini. Okay. Kita tengok dia punya IPO dulu. Usage calculate phone based on usage. Yes, betul. Okay, bagus. Betul. Yang ni tak ada masalah. Betul. Okay. Seterusnya kita tengok read usage. Betul. Usage kurang 50. Kenapa kurang 50? Sebab dia kata less than 50. Okay, bagus. Saya suka kat sini sebab awak letak 50. Sebab ada pelajar dia nak juga letak RM. Okay. Yang ni yang masalah. Okay. Kalau awak letak 50 tu maksudnya awak dah faham cara penulisan condition. Okay. Kalau usage dia 50, dia kata maksudnya no discount. Alamak, tak faham lah no discount ni apa. Letak diri kita dalam situation itu. Diri kita ni apa? Usage katakan saya bulan tu saya pakai 50. Berapa saya kena bayar? Saya kena bayar 50. Kalau bulan tu saya guna 40, berapa saya kena bayar? Saya kena bayar 40. Kalau bulan tu saya guna 30, saya kena bayar 30. Jadi maksudnya usage dia kalau usage 50, bayar 50. Kalau usage 40, bayar 40. Usage 30, bayar 30. Jadi kita punya phone bill adalah usage. Faham tak? Sebab tu dia usage kenapa? Macam yang saya cerita tadi. Kena letak diri kita dalam senario itu. Okay? Jangan ada yang letak bill 50, tidak. Okay, seterusnya. Baguslah pelajar ni yang buat ni. Dia betul-betul faham dah. Okay, Alhamdulillah. Less, okay, usage less than 100. Dia dah cakap lah less than 100. Maksudnya less 100 lah usage. Ada dapat 5% discount. Okay, yang ini start masalah dah. Bila formula dia akan jadi macam keliru kan. Okay, discount 5%. Dalam dunia kita ada 100%. Dalam dunia, okay, 5% discount. So berapa yang kita kena bayar? Tinggallah 95%. 95% ni yang kita kena bayar. 95% samalah dengan 0.95. Okay. So dekat sini kita tulislah 0.95 darab dengan usage. Pandai sayang. Very good. Bagus. Okay. Last kali. Okay. Kawan awak dia tak nak tutup dengan else. Dia nak tutup dengan else if. Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Tapi senario ni dia sesuai else lah. Ada senario yang kalau awak tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4 itu sesuai kita tutup dengan else if. Itu yang sesuai. Tapi kalau soalan ni dia lebih sesuai letak else. Sebab more daripada 100 ni memang itulah nilai dia. Selebih apa ni? Less nilai 100 mana? Usage 100 above.
Okay, 100 above ni maksudnya more equal 100. Okay, more equal 100. Dia termasuk dengan 100 sekali. Okay, so macam mana saya nak buat ini pun betul. Okay, betul lah. Cuma more equal ni pakai simbol yang betul lah. Tetapi soalan ini sebab else dia tu memang kalau ikutkan tak perlu letak. Tapi kalau nak letak, dia tak menjadi satu kesalahan. Tapi dia lebih kepada yang tidak letak lah apa yang dia cakap ni. Okay, betul juga. Boleh diterima. Cuma saya takut pelajar yang confused, dia tak boleh nak bezakan. Bila masa nak guna else if, bila masa nak guna else. So soalan ni saya letak option ataupun letak else. Okay, else tak perlu letak condition. Clear yang ini sama. Okay, kalau nak letak else if mesti ada condition. Kalau tak letak else sahaja, no condition. Clear tak untuk pseudocode? Okay, bagus sangat. Pandai. Okay. Macam saya nak cakap tadi, soalan ni dia lebih sesuai letak else. Tapi kalau soalan nombor 4 tu dia memang sesuai letak else if. Nanti kita tengok apa bezanya. Okay, boleh? Pseudocode? Jelas? Okay, kalau jelas saya nak tunggu untuk hasil flowchart anda. Okay, sila buat flowchart untuk soalan ini. Sebab terus buat dekat buku kan, kira dah terus siap dah latihan awak. Buat flowchart 3 minit dari sekarang. Kalau boleh pelajaran yang berbeza lah dengan pelajaran yang sama. Okey, dah ada yang hantar flowchart. Ya Allah, lajunya. Terima kasih. Laju sangat buat. Okey. Macam nak muncul dah tu. Tapi belum muncul lagi lah. Macam nak muncul. Kita tunggu.
Okey, mana? Ingatkan dah nak muncul dah tadi belum Okey, tak apa. Macam mana, boleh tak? Okey, sementara nak masukkan flowchart tu, boleh juga pelajar-pelajar yang lain cuba untuk isikan jawapan untuk soalan nombor 9. Okey, cuba soalan nombor 9 juga Bila saya dah semak sudoku dah betul, baru buat flowchart. Okey. Nombor 9 pun boleh jalan sekali, tapi yang ni saya tak nak explain langsung. Saya nak tengok awak fikir macam mana. Oh, thank you dah ada dah yang nak buat dekat sini. Terima kasih. Sementara kita tunggu flowchart Okey, teruskan soalan nombor 9. Okey. Okey, pastikan penggunaan variabel tu. Okey, tak apa. Teruskan, saya besarkan sikit tulisan Nanti tengok betul-betul apa yang saya nak tegur supaya benda tu tak berulang lah. Oh, flowchart tak muncul lagi. Macam mana kau laksa? Oh, macam kau laksa. Ni malah aku gila. Macam mana? Kita pilih
Okey, untuk soalan nombor 9, jika awak ada berbeza idea jawapan untuk soalan ini, awak boleh letak dekat bahagian bawah ya. Letak bahagian bawah. Atau tulis je kat bawah ni. Supaya mungkin ada orang lain mungkin nak buat lain kan. Kalau katakan input je berbeza, tulis untuk input sahaja. Kalau katakan proses awak berbeza, tulis proses sahaja. Dia tulis dekat bawah. Okey, macam flowchart dah masuk ni. Cantik. Flowchart dah masuk ya. Okey, thank you. Thank you. Sekejap lagi Madam semak. Sementara itu boleh proceed dengan soalan nombor 9 ya. Okay, kita tunggu sudokut ni habis dulu. Okay, idea ni nampak okey dah. Saya nak betulkan sikit-sikit sahaja. Okey, ada yang nak buat berbeza. Okey. Saya bagi peluang lagi siapa yang nak ni. Okey, kalau boleh letak di bahagian bawah lah supaya kita nampak pelbagai versi. Kalau katakan output je nak ubah, tulis je output. Okey, supaya kita nampak kat mana kesilapan tu yang kita boleh perbaiki. Kalau ada lagi katakan jawapan berbeza, tulis kat bahagian bawah. Tulis lagi di bahagian bawah. Sebab ni mungkin orang lain, ni orang lain. Nampak berbeza kan dia punya jawapan. Okey, ada lagi tak yang nak cuba? Okey, baguslah. Ada pelbagai jawapan ni. Saya seronok pula. Saya besarkan sikit Sebab ini adalah apa yang awak faham kan. Saya jarakkan sikit lah. Okey. Alright. Okey. Okey, ada lagi kalau ada boleh tambah dekat bawah ya. Okey, sementara tu minta perhatian semua untuk kita. Mana flowchart tadi? Hilang dah. Ya betul. Mana tadi? Soalan nombor 8, soalan nombor 9. Mana sayang? Sudah. Siapa hilangkan? Mana pergi? Flowchart tadi dah ada, baru nak semak. Mana flowchart tadi? Baru nak semak. Cepat dah pukul 12 dah. Kembalikan flowchart tadi. Saya nak semak. Okay, thank you. Tak apa, biar je di situ nanti sebab saya akan paste. Saya akan paste yang saya semak. Thank you so much. Okay, kita proceed. So nampak kita buat 3 soalan kan? Tapi berbeza cara penyelesaian dia. Okay. So start, read usage, if usage. Okay, ni saya galakkan untuk bracket lah Kalau tak nak pun tak apa. Tapi sebab dalam coding memang kena ada bracket. Betul?
Betul. True, false, betul, betul. Ya, betul. Sekejap kita ke bawah sikit. Undil. Yes, bagus, betul. Saya akan letak dekat tempat yang sepatutnya. Okay, Tanya, flowchart dah betul. Bagus, terima kasih ya yang sharekan jawapan dan saya harap yang lain pun buat. Okay, kena disiplinkan diri. Kalau nak bagus, kena rajin. Sendiri kena rajin. Kalau orang lain yang rajin, bagus tu tak dapat dekat kita. Okay, settle soalan nombor 7. Okay, sekarang kita pergi soalan nombor 9. Tengok sini betul-betul. Tengok betul-betul, saya akan explain dulu. Tadi saya tak nak explain, nak nampak idea. Sekarang sebelum saya explain jawapan yang telah diberikan ini, saya akan go through dulu dia punya soalan. Okay. Kalau ada sebarang perubahan, tambah di bahagian yang lain. Okay, jangan ubah tempat yang kawan awak dah jawab tu. Sebab dia pun nak tahu juga dia jawab betul ke tidak. Okay, soalan nombor 9. Nombor 9 betul. Okay, nombor 9. Okay. Read and determine. Nampak determine memang selection lah. Okay, between two numbers. So maksudnya kita ada dua nombor. Okay, ada dua nombor. Nombor 1, nombor 2. Dan dia cakap kat sini print. Print ni output. So output dia kata print the smaller number follow by larger number. Contohlah input saya ni saya kata saya ambil nombor 5 dengan nombor 10. Okay, dua nombor 5 dan 10. So output saya mesti keluar print smaller number follow by larger number. Okay, dia akan keluar macam ni. 5 diikuti oleh 10. Jadi macam mana saya nak keluarkan 5 diikuti oleh 10 ni? Mestilah saya kena check adakah 5 kecil daripada 10. Kalau betul, print 5 diikuti oleh 10. Kena faham benda tu. If they are not equal, okay, not equal pula. Ada berapa senario dekat sini ni? Read and determine smaller between print the smaller number followed by the... Okay, ini kemungkinan nombor pertama saya 5 hingga 10. Kalau katakan nombor pertama saya yang betul, yang betul pula dah, yang besar. 10 dengan 5 di bawah. So yang dia akan keluar nanti adalah 10 diikuti oleh 5. Jadi saya kena check dua-dua condition ni. Okay, kalau yang ni, dia akan jadi if nombor kedua pula. Nombor kedua 10, adakah 10 kurang daripada 5? Kalau betul dia akan keluarkan 10 diikuti oleh 5. Dan yang terakhir adalah not equal. Not equal yang terakhir ni kita buat else sahaja. Okay, buat else sahaja. Dan number not equal pada if they are not equal jika keluar yang ni. Otherwise print message numbers are equal. Okay. Maksudnya kalau nombor tu berbeza 1, 5, 1, 10, keluarkan yang kecil diikuti oleh yang besar. Okay, kita tengok dekat sini. Tengok yang pertama dulu. Kalau ikutkan output dia tadi memang akan ada satu message. The numbers are equal. Itu satu message. Betul. Tetapi sepatutnya kita kena keluarkan juga apa dia? 5, 10, 10, 5. Ada 3 output. Okay, output sepatutnya ada 3. Satu message ni. Yang kedua adalah smaller larger dan juga smaller larger. Okay. Alright. So ini kena ada tambahan lagi lah sepatutnya. Okay, sepatutnya kena tambah O, ada lagi dan juga O, ada lagi Ada 3 sepatutnya. Saya akan letak warna merah lah untuk yang tambah. Okay, kita tengok yang kawan kita di bahagian bawah ni. Output dia number 1 diikuti number 2. Betul atau number 2 diikuti number 1 atau yes, ini adalah jawapan yang tepat. Dia tanya ini jawapan yang paling tepat. Saya buat warna biru okay. Proses dia determine whether number, okay, dalam proses kita tak boleh buat simbol macam ni. Kita kena buat dalam bentuk ayat. Saya buat warna merah Okay, simbol tak boleh. Kena buat dalam bentuk ayat. Num1, nama tu mono on num1
Yes, betul dah cerita dia semua betul. Cuma tukarkan dalam bentuk ayat sahaja. Okay, tukarkan dalam bentuk ayat sepatutnya. Number one, kita tu buat kat sini more. Okay, more number two. Okay, more. Nak saya buat kat bawah lah, nanti confuse kan. Jangan guna simbol jangan guna simbol. Okay, number 61, 62 betul. Okay, ni betul. Kita cuba tengok jawapan yang di atas. Saya letakkan di bawah sedikit Process, okay. Determine whether number one, number two is smaller or larger. Ada satu lagi, kena tambah ni. Apa dia? Smaller or larger? Ataupun dia ada 3 kan syarat dia tadi. Determine whether number two smaller or larger. Kita tak boleh lah macam tu sebab kita nak tahu smaller, kena buat macam ayat tadi. Kena buat dalam bentuk condition. Okay, yang ni kena buat dalam bentuk condition, ini tak boleh. Okay, ini tak boleh lah. Saya buat warna merah lah tak boleh. Okay, number one, number two. Okay, ini kena careful. Number one, number two ada titik. Bila ada titik bermaksud dia ada special character. Akan ada error bila kita buat coding. Tak boleh ada titik. Okay, jangan letak titik. Terus letak number one. Saya cuba senaraikan problem analisis yang kita boleh buat. Okay, saya tulis dekat bawah. Tapi tanya good try. Okay, answer. Jangan ada special character. Okay. Untuk input, Allah Akbar, sorry. Untuk input, proses, output. Yang sepatutnya, sekurang-kurangnya awak dah nampak idea dah. Okay, output yang ini betul. Saya ambil je Yang betul saya ambil saja. Okay, untuk proses, ini pun betul, cuma kita ubah sedikit. Okay, determine whether, kita kena buat ayat sedikit Number one, kalau tak nak more buat greater pun boleh. Greater than num2 or num2. Okay, ini untuk greater. Okay, num1 or okay. Lepas tu kita kena sebut less pula. Sebab kita nak cari largest and smallest kan. Or num1. Sebab kalau tak ini macam cari largest sahaja. Kita kena check juga less than num2. Or yang ayat bawah kita ubah sikit. Or num1 and num2 equal. Okay, so kita check semua sekali. Saya buang warna merah ni dulu. Okay, determine whether num1, saya nak buat number lah. Number 1 greater than number 2 or number 1 less than number 2. Okay, or number 1 number 2. Okay, ini cara penulisan dia. Untuk input, elakkan guna titik kalau nak buat number, sebab saya pakai number jadi saya tulis macam ni, number 1, saya nak buat rapat lah. Saya buat rapat terus, jangan buat titik-titik tu, tak perlu Okay, sebab nanti kalau run memang akan ada error lah kalau letak titik. Number 1, number 2. Okay, ataupun cara lain lagi nak buat num1, num2 boleh, ataupun nak tulis num jauh ada 1, lepas tu num jauh ada 2 pun boleh, boleh je. Okay, ataupun tadi nak pakai number kan, no 1, buat je macam tu. No 2, jangan letak titik. Ataupun nak buat rapat, no 1, no 2. Okay, clear penulisan variable tu. Jangan ada special character. Okay, dah selesai untuk problem analysis. Sekarang kita pergi untuk pseudocode. Okay, read num1, num2. Yang ini kita
Saya ubah terus lah jangan letak titik. Okay, buat rapat je terus. Number 1, number 2. If number 1 less number 2, okay. Apa yang kita akan keluarkan? Kalau nak, dia ada pelbagai cara ya. Kalau nak letak smaller macam ni, okay, kita boleh letak smaller. Boleh letak smaller. Sekejap. Dia ada dua cara. Saya akan buat cara yang pertama dan cara yang kedua. Okay. Satu lagi kena letak larger sayang. Larger sama juga dengan, saya buat kecil. Larger sama juga dengan number 2. Okay. Buat begitu. Sebab kita bukan nak check. Kita nak dua-dua kan. Macam saya sebut tadi. Kalau saya masuk nombor 5, comoknya. Sebab kita nak dua-dua sekali. Kalau saya masuk nombor 5 dengan 8, maksudnya yang akan keluar nanti akan tulis 5 untuk smallest, largest dia 8. Tapi kalau saya masuk 9 dan juga 4, so yang akan keluar nanti smallest adalah 4, largest adalah 9. Kita nak kedua-dua ni, smallest dan largest. Okay. Sebab tu lah kita kena tulis smaller nombor 1, largest nombor 2. Okay, kalau nombor 2 buang titik ni. Kalau nombor 2 besar daripada nombor 1 bermaksud smallest dia siapa? Smaller dia adalah nombor 1. Ini macam sama je maksud dia. Ni sama maksud dia. Sepatutnya kita kena ambil number 1 ni. Number 1 besar daripada 6 tu. Itu sepatutnya. Okay, sebab kita dah check dah number 1 ni dah check. Sekarang kita check dia besar lah pula. So smaller adalah nombor yang kedua. Larger adalah nombor yang pertama. Okay. Jangan check yang sama. Tadi kita dah check dah. Okay. Lepas tu yang ini kekurangannya adalah and if-nya mana Okay, kat situ Okay, ini betul dah. Tapi yang smallest larger ni mana? Tak keluar. So kena letak dekat bawah ni. Display. Apa dia? Smaller diikuti oleh larger. Larger saya. Okay, tu baru kita tarik keluar benda ni. Okay. Contohlah kita cuba running satu kalau tak nampak. Saya gantikan nilai kat sini katakan 7. Dekat sini adalah 5. So adakah nombor 1, 7 kurang daripada nombor 5? 7 kurang daripada 5 ke tidak? Dia akan pergi sini. Pergi sini dia akan check adakah 7 besar daripada 5? True kan? So bila true, smaller kita apa? Smaller kita nombor 2. Nombor 2 tadi 5. Larger kita nombor 1, 7. Jadi dia akan keluarlah dekat sini. Dia akan keluar nilai smaller 5, nilai largest 7. Macam tu. Bila buat awak kena berjalan dekat dalam kod yang awak buat tu. Boleh faham tak? Okey, saya ambil satu lagi contoh yang lain. Katakan dekat sini nombor pertama saya pula kecil. 3 dengan 8. So nombor pertama adalah 3. Adakah 3 kurang daripada 8? Betul. So kalau betul, smaller kita adalah nombor pertama. 3. Larger kita nombor 8 tadi. Lepas tu dia tak pergi dah kat sini sebab dia dah betul dah. Jadi dia terus pergi dekat print. So print dia akan keluarlah nombor smaller 3 dan diikuti oleh nombor larger 8. Okay. Kena cuba running macam tu. Okay. Anggapnya dah faham lah kot ni. Edit dulu. Okey, dah selesai. Ini cara pertama. Cara kedua, okey, atau ada lagi. Atau. Okey, atau saya copy dulu. Sebab coding ni asalkan dia boleh berjalan. Benda tu boleh jalan. Jadi bila buat tu kena check. Kalau masuk ni jadi apa? Masuk ni jadi apa? Okey. So, ada satu lagi cara. Kat sini kan saya nak terus print pun boleh. Kenapa boleh pula kat sini print? Sebab dia tak ada formula pun. Kita terus print. Number 1, number 2. Terus print pun boleh. Sebab dia bukan formula. Dia kita nak paparkan, keluarkan nombor 1 diikuti oleh nombor 2 pun boleh. Okay. So dekat sini kita akan jadi print. Print apa? Nombor 2 diikuti oleh nombor 1. Macam tu. Ini print di dalam pula. Sebab dia tak ada formula. Kita nak terus keluarkan saja. Boleh tak? Okay, dia boleh selesaikan dengan pelbagai cara. Okay. Tapi saya nampak tu dah okey dah tadi. Okay, sekarang cuba buat flowchart. Kalau buat flowchart, mungkin awak boleh labelkan lah. Ini flowchart untuk yang pertama, solution 1.
Okay, solution satu dan ini adalah solution yang kedua. Okay, boleh buat flowchart tu, pilihlah mana-mana satu. Tapi bagi tahu buat solution untuk yang pertama ke yang kedua. Okay, kita stop sampai dekat flowchart habiskan dulu flowchart. Tapi dah terlajak masa ni, tak apalah. Settlekan flowchart yang terakhir. Dan tolong labelkan, mungkin saya buat kat sini lah flowchart satu, flowchart dua. Nanti Java kita akan run kemudian. Okay, flowchart dua. Dah. Okay, ada soalan tak? Keliru ke? Benda ni kena praktis sayang. Kena try berjalan, kena baca. Bila dah buat tu, baca balik. Okay, masuk nombor satu, masuk nombor dua. Apa nombor satu tu? Gantikan nilai. Lepas tu check dia jalan tak? Okay. Kalau nombor satu saya ni, saya letak 4, nombor dua 4. So, apa jadi? Dia akan check, adakah nombor satu kurang? Tidak. Adakah nombor satu besar daripada nombor dua? Tidak. So, dia akan print ni. The numbers are equal. Okay, gantikan nilai baru kita nampak macam mana dia boleh berjalan. Okay, teruskan untuk flowchart. Itulah nak kirim kat dia. Kalau tanya dengan dia terbalik sudah. Kita tunggu flowchart je, nanti kita akan stop Okay, flowchart dulu. Okay, boleh tinggal 2 lagi, sabar sikit lagi. Tinggal flowchart je. Kalau nak cepat share. Belum lagi tak? Habiskan kelas ni dulu.
Kalau tengah multiple. Malah tunggu dia orang bagi jawapan sekejap. Tak apa, saya betul keadaan tu settle dah kak. Settle dah, nanti saya lagi sekejap kak sekejap saya tutup mic dulu.
Betul. Okey. Agak sambung dulu sekejap sikit lagi. Okey, kita proceed. Terima kasih yang share jawapan ni. Betul betul tu tak betul jugalah. Ada benda nak kena betulkan sikit lagi. Okey, sekejap ya, saya copy dulu. Saya tengok sepintas lalu tadi dah betul. Bila saya tengok dengan mata halus saya, ada silap sikit. Okey, sekejap. Macam mana nak betulkan ni? Ada silap sikit je. Macam biasa bila buat flowchart tu kena jalan. Kena berjalan, trace dia. Dia keluar tak benda yang sepatutnya. Okey, kita check dekat sini. Okay, dan pastikan kita tengok balik kita punya problem analysis tadi. Output kita adalah salah satu kan. Output kita salah satu sahaja yang akan keluar sebab dia adalah selection. Okay, sama ada dia akan keluar yang ni number 2, number 1 follow by number 2 ataupun number 2 follow by number 1. Dia either one dia bukan keluar semua. Ataupun dia akan keluar yang ni message. Jadi cuba kita semak kita punya flowchart tu. Apa yang berlaku. Okey. Ni number 1, number 2 betul Katakanlah saya masukkan number 1 ini adalah 2, yang ini adalah 4. So bila check kat sini, adakah 2 kurang daripada 4? So dia true. Bila true, smaller number 1 iaitu 2 dan larger adalah number 2 iaitu 4. Cuba tengok dia pergi mana. Dia pergi sini kan? So bila pergi sini, apa yang akan keluar nanti dekat kita punya output screen, dia akan keluar adalah the numbers are equal. Kemudian dia pergi mana? Dia masuk sini pula. Display. Dia akan keluar 2 diikuti oleh 4. Adakah ini output yang kita nak kena keluarkan? Nanti user pun confused. Kata ada equal. Kenapa tiba-tiba keluar 2, 4? Jadi kat mana sepatutnya arrow tu pergi? Arrow tu pergi mana sepatutnya? Ni pun confused juga ni kan nak display kat mana. Kat mana arrow tu sepatutnya pergi. Okey, nampak kan dia sangkut kat situ kan? Okey, jadi macam mana kita nak kena betulkan? Okey, saya ambil dekat sini start. Alamak, masa dah terlajak lah pula. Okey, lepas tu ada read. Okey, lepas tu ada diamond yang pertama Okey, lepas tu ada diamond yang kedua. Okey, true, false. Yang ni bila true, yang ni bila false. Okey, saya akan buat draft je saja, nanti awak betulkan. Okey, so bila false akan keluar yang display tadi. Okey, yang number equal tu Okey, number equal. Lepas tu kat sini stop lah. Okey, apa berlaku dekat sini? Yang ini yang masalah kita. Ni smaller. Okey. So, di sini yang kita kena letak sebenarnya print tu. Print smaller, larger. Okey, lepas tu sebab kita kena tahu kita nak pergi mana. Okey, lepas tu daripada sini baru pergi stop. Okay. Ceritanya contoh yang tadi ni kan, kalau true, so ini ada smaller, ini ada larger. Lepas tu dia pergi mana? Dia print. Lepas print pergi mana? Stop. Okey, nampak tak cerita dia? Boleh ke? Nanti cuba betulkan Okey. Boleh tak? Kena jalan. Okay, saya tengok option yang kedua rasanya option yang kedua ni macam masalah yang sama juga. Okay. Number 2, betul. Okay, terus print kan? Terus print. So, bila terus print bermaksud yang ni tak ada dah, tak wujud dah. Smallest largest ni ke dekat dalam saya punya ni ada? Oh, tak ada. Ni dah tak wujud. Oh, sorry. Ni dah tak wujud. Sebab apa? Sebab apa tak wujud? Sebab dia dah print dekat dalam. Sorry, saya tak perasan tadi. Okay, dia dah tak wujud dah benda tu sebab dah print kat dalam. Okay, so yang ni tak wujud. Yang ini tak boleh pergi kat sini. Sebab apa? Kita dah print number 1, number 2, tiba-tiba print the number
equal. Sepatutnya dia pergi ke mana? Dia akan terus pergi ke stop. Okay. Faham tak? Jelas tak yang ni? Nanti cuba betulkan balik send semula sebab nak tampal yang ni tu macam complicated juga ni. Okay, saya cuba edit ya. Saya cuba edit sekejap. Saya print yang ni dulu. Okay, saya tampal yang ni dulu Okay. Sorry, tadi saya terlepas pandang yang display smallest largest untuk yang kedua. Okay, kalau mana-mana Maiden silap, awak boleh bantu untuk tegur. Kadang Maiden tak perasan. Okay, sekejap. Saya cuba ubah yang ni dulu. Supaya awak tak kalut nak buat baru. Okay, yang penting kita kena jalan dia. Okay, yang ni tak wujud dia, tak ada. Okay, lepas tu yang ni bukan berada di sini. Dia berada di sini. Display. Smaller. Largest. Okay, lepas tu tarik arrow, pergi dekat stop. Okay. Boleh ke? Okay, thank you yang cuba buat ni. Terima kasih sangat-sangat sebab berani nak cuba. Okay, so setakat yang kita buat 3 soalan ni, 3 berbeza jalan penyelesaian dia. Dan sangat-sangat kena bermain dengan fikiran yang logik. Kena tahu lepas ni pergi mana. Lepas ni apa? What's next? Okay, kena tahu. Okay, so itulah dia multiple selection untuk pagi ini. Okay, kita akan stop di sini dulu. Kalau ada sebarang soalan, kita jumpa kelas petang nanti. Boleh proceed tanya. Okay semua, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama. Kita jumpa lagi petang nanti. Okay, nanti Maiden akan update dekat group. Okay.